أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita ditemukan lagi dalam program sebulan sekali bersama dengan tuan-tuan, dan malam ini saya diberikan tajuk kasih Allah kepada hamba-Nya. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat 20 yang wajib kita ketahui, dan di antara sifat wajib terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan di dalam Al-Quran, bermula daripada ayat pertama dalam Al-Quran, iaitu kalimah yang disebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Buka Quran je kita akan jumpa kalimah pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Disebut dengan kalimah Rahim, kasih. Ada disebut dengan kalimah Rahman. Kita pernah dengar kalimah Rahman. Yang lepas kita bicarakan tentang barakah, keberkatan. Kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan keberkatan. Tapi tajuk hari ini ialah kasih Allah. Kasih Allah dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Arab ialah rahmat. Rahmatillah, rahmat daripada Allah Ta'ala. Apa maksud rahmat? Rahmat ialah kasih. Kasih Allah Subhanahu wa taala, sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi malam ni kita nak bicarakan kasih Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dan sesungguhnya kita ni ada satu perasaan, iaitu perasaan kasih, dan ada disambung dengan rangkai kata kasih sayang. Ada yang diasingkan, kasih disebut dengan kalimah kekasih, dan ada yang sebut dengan kalimah sayang. Dulu mula-mula di sini saya dah berikan pengertian di antara tingkatan-tingkatan perasaan manusia sesama makhluk.
perasaan Allah Ta'ala kepada makhluk. Mula-mula kita rasa gembira. Apa maksud gembira? Sukalah. Suka. Mula-mula gembira. Naik sikit suka. Lepas suka sayang. Lepas sayang cinta. Lepas cinta kasih. Kalau ingat lagi lah, mula-mula sekali saya datang, itu martabat dia sama tak? Tak sama. Satu-satu tu tak sama. Kalau tak percaya, balik cubalah. Cuba gunakan kalimah-kalimah tu. Nak tengok sama ke tidak. Gembira dengan suka, umpama kita kata sama pengertian. Sebab kita kata nampak suka je hari ni. Ya, suka kadang dia senyum, gembira kadang dia ketawa, kadang dia ketawa. Balik rumah, jumpa isteri, cakap apa dengan isteri? Saya nak cakap sesuatu dengan kamu kan? Ingat tak mula-mula tu? Apa kita nak cakap dengan isteri kita? Tengok isteri kita baik-baik, pada muka dia tengok. Memanglah isteri jadi takut juga kan? Sebab apa takut? Sebab malam ni malam Jumaat. Tengok isteri. Nanti kan isteri tanya, apa pasal? Kata, saya suka kat awak. Asal selama ni tak suka? Tak. Hari ni dan sebelum ni saya suka kat awak. Mungkin isteri kata memang buang tebiat lah. Tapi kalimah suka kita cakap dengan dia. Besok pergi masjid juga. Balik, jumpa isteri, cuba pandang. Saya nak cakap sesuatu dengan awak. Abang nak cakap apa? Saya suka. Bukan. Habis dah tak suka? Suka. Tapi lain. Hari ni saya nak cakap pada awak, saya sayang awak. Allah. Agak-agak sama tak dengan semalam? Tak sama. Silap-silap isteri cakap, abang nak minum apa? Dia terus tanya, abang nak minum apa? Fresh orange, saya akan cuba buat juga. Walaupun dengan limau kasturi. Cubalah sebut kalimah tu pada isteri. Lusa, jumpa balik, lepas balik sembahyang, cuba tanya. Cakap dengan isteri kita, pandang dia. Semalam dah sayang kan? Lepas tu, hari ketiga, cakap dengan isteri kita. Sayang, sudah. Abang nak cakap sesuatu. Apa lagi abang nak cakap? Abang cinta awak. Allahu Akbar. Tapi perkataan cinta tu memang tak sedap kita cakap pada isteri kita. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu, feeling dia tak sama dengan bahasa Inggeris kan? Cuba tanya, cakap pada isteri kita. Sayang, I love you. Allahu Akbar. Dia tunduk tuan-tuan. Tak payah tanya, dia terus pergi dapur. Hari ni terus buat teh tarik, fresh orange, buat air panas, buat air sejuk. Sebab pengertian tu tak sama. Masuk hari yang terakhir yang kita nak ucap, balik di masjid juga cuba cakap dengan isteri. Sayang, apa lagi nak cakap ni? Cakap pada isteri kita apa? Semalam dah cakap I love you. Hari ni nak cakap apa? Kaulah kekasihku. Mulalah dia menyanyi, kau kekasih awal dan akhir. Hujan terus tuan-tuan. Pahang dah banjir. Isteri kata apa? Pengertian tu berbeza tuan-tuan. Isteri akan rasa lain. Kasih ni tinggi sangat. Habibullah, kekasih Allah. Habibi, kekasihku. Kita selawat kat atas Nabi SAW. Kita marhaban tu kan.
Ya Habibi, Ya Muhammad, kita sebut. Wahai kekasihku, Ya Muhammad. Tinggi sangat. Sebab tu kalau kita tengok tajuk hari ni lah, kasih Allah kepada hamba dia. Kasih Allah pada kita. Kita punya sayang ni macam mana? Kalau kita kepada makhluk, sama-sama kita tengok anak kita ni keluar daripada rumah melintas jalan, kita tengok dia dah kat tengah jalan, nampak ada kereta, rasa-rasalah ayah dia ni akan pergi kejar anak tu ke tidak? Dia akan kejar. Dia akan kejar, dia akan peluk anak dia, dia akan bergolek ke apa, nak selamatkan anak dia supaya anak dia jangan kena langgar. Sanggup diri dia berkorban. Kita tengok kisah-kisah macam mana orang nak menyelamatkan ke atas mak dia, ayah dia, anak dia, apatah lagi anak dia yang sakit. Anak murid saya meninggal sebab apa? Leukemia. Dah buat dah kemo dah, tapi tak selesai juga. Doktor jadi cari satu di antara jalan dia, inisiatif dia yang terakhir, ambil tulang sumsum ayah dia, ambil dan masukkan kepada si anak. Alhamdulillah, sekali dia cek balik, memang dah tak ada dah. Dah tak ada dah. Dia punya kanser tu dah tak ada. Takdir Allah. Dia dah sihat dah. Seminggu lepas tu nak discharge daripada hospital, tiba-tiba dia kena jangkitan kuman. Tak lama kemudian dia pun meninggal. Tapi meninggalnya boleh bercakap, sedar. Sampai hari yang dia sakit tu dia muntah darah hidup, minta balik rumah. Ni kasih ayah pada anak, sanggup tebuk tulang belakang ni, ambil sumsum. Tapi nak cerita itu kasih manusia pada hamba, pada anak, pada ayah. Tapi kalau itu kasih kita kepada hamba, Allah Ta'ala ini mengasihi kita lebih daripada tu. Macam mana keadaan kasih Allah Ta'ala? Terlalu tinggi sangat kasih Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena faham betul-betul rasa kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya sekelumit berbanding dengan kasih Allah Ta'ala pada kita. Kenapa kata kita sekelumit? Sebab kita ni kadang ingat Allah, kadang ingat, kadang tidak. Betul tak? Kadang kita ni rasa nak buat ibadat, terkadang datang malas kita. Tapi Allah bagi kepada kita ni kasih sayang dia pada kita. Cuma kita kena tahu bahawasanya kenapa Allah dalam keadaan kasih dia pada kita ni sebenarnya ada di antara 5 perkara. 5 dia punya ciri-ciri lah. Nak tahu bagaimana Allah SWT tu sebenarnya kasih kat kita. Yang pertama di antaranya ialah tanda-tanda Allah kasih pada kita ni bila Allah reda ke atas kita. Macam mana nak tahu reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita? Tunggulah suatu ketika nanti bila kita sampai pada yaumul akhirah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak bagi kat dunia, Allah tak tunjukkan kat dunia, tapi Allah tunjukkan kat akhirat. Dia berikan bagi dia bila duduk dalam syurga, Allah akan beritahu kepada hamba dia yang dalam syurga, sesungguhnya aku akan berikan kepada kamu. Lalu manusia dalam syurga kata apa? Ya Allah, aku dah rasai apa yang kau berikan kepada aku. Tak adalah aku tak rasa yang tak dapat. Semua dapat. Sebab kenikmatan syurga, apa yang ada kenikmatan dunia, malahan kenikmatan syurga yang tak ada kat dunia. Maknanya manusia akan rasai dalam syurga semua sekali. Tapi rupa-rupanya Allah berikan keredaan dia dalam syurga bila manusia dapat melihat wajhullah. Paling tinggi sekali. Sebab itulah kita ni kena ada perasaan qanaah. Apa perasaan qanaah? Menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Terima seadanya. Kita tak perlu mengeluh. Sesungguhnya sesuatu yang Allah berikan kepada kita ni sebenarnya antara perkara yang kedua, yang 5 tadi kan,
Iaitu kerana Allah ingin menaikkan martabat kita. Apa sahaja yang Allah berikan kepada kita dengan ujian, sebenarnya Allah nak menaikkan martabat kita. Cuma, ingatlah, cuma di antaranya masuk perkara yang ketiga, bila dia ada kesabaran. Allah kasih pada hamba dia, bermaksud yang pertama, bila kita ni ada qanaah. Yang kedua, bila kita ini menerima ujian. Yang ketiga, bila kita ini menahan kesabaran. 3. Sebab itulah kita tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala redha pada hamba dia. Allah kasih pada hamba dia. Dan kita jangan putus-putus untuk meminta kepada Allah Ta'ala rahmat dia. Rahmat tu ialah kasih Allah Ta'ala. Dan biasa doa memang kita baca rahmatan lil alamin, arhamar rahimin. Arhamar rahimin sebenarnya rahmat daripada Allah Ta'ala. Bacalah doa, mesti sebut kata ya arhamar rahimin. Kita tengok dulu orang-orang tarhim kan, ya arhamar rahimin arhamna. Dulu, sekarang dah tak ada tarhim dah. Tak ada tarhim. Di Mekah ada azan 2 kali. Azan kejut. Pertama, bangunlah untuk tahajud ke. Kemudian azan masuk waktu. Abdullah Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Kita sekarang cuma satu je, azan subuh. Ada beberapa tempat tu azan 2 kali. Itu pun tak istiqamah. Sebab mungkin Bilal dia sempat azan, kadang tak sempat azan, dah 1 jam kan. Siapa yang pergi Mekah rasa azan 2 kali. Minta rahmat Allah. Kita doa tu memang ya arhamar rahimin, Allah rahmati kami. Allah tunjukkan macam mana Allah berikan kasih sayang daripada hamba dia. Tapi di antara orang yang Allah Ta'ala pilih, Allah pilih siapa? Di antara Khulafa Ar-Rasyidin Allah pilih. Siapa kita kenal tak? Sayyidina Abu Bakar kenal. Siapa dia Sayyidina Abu Bakar sebelum dia masuk Islam? Dia adalah belum beragama Islam lagi, ikut daripada agama dahulu, menyembah berhala. Tapi Allah pilih dia dengan kasih sayang Allah SWT jadi di antara orang kanan Nabi SAW. Sama juga dengan Sayyidina Umar. Kita kenal Sayyidina Umar, kisah dia kan, dia di antara orang yang kuat minum arak, dapat rahmat, dapat kasih sayang Allah Ta'ala, dipecahkan semua. Pecahkan semua tangki-tangki ataupun tong-tong arak. Sayyidina Osman sama juga. Cuma Sayyidina Ali lah dia kanak-kanak di antara sahabat Khulafa Ar-Rasyidin yang tak pernah menyembah berhala. Itu dia Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi bukan tu aja, banyak di antara sahabat-sahabat lain, dikatakan hampir 100 ribu di antara kalangan sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. Tapi rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah, walaupun dia ini kafir, walaupun dia ini ingin membunuh Nabi, tapi Allah Ta'ala sayang pada dia, dapat masuk Islam. Alhamdulillah, subhanallah, berubah terus. Dulu saya dah cerita tentang Ikrimah binti Abu Jahal. Kenalkan Ikrimah? Saya dah cerita dulu. Waktu berada di bumi Mekah, Nabi sampai di Mekah, dia lari keluar. Pergi ke mana? Dia pergi ke Yaman. Isteri dia ambil dia ni balik, kerana dia minta kepada Nabi SAW supaya Nabi ini menjadi dia punya pelindung, penjamin yang bahawa suami dia akan masuk Islam. Ikrimah, Allah pilih kasih sayang dia, taubat dia pada Allah Ta'ala. Sebab ada di antara 10 orang yang dulu saya bagi tahu, 10 orang yang Nabi kata kalau kamu jumpa dia di bumi Mekah masa Fathul Mekah, boleh bunuh, halal pada dia darahnya. Tapi Allah angkatkan kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba dia. Termasuklah di antaranya lah Abu Sufyan bin Haris. Pun saya dah ceritakan, Abu Sufyan bin Haris daripada Mekah pergi ke Madinah cari Nabi. Sedangkan dia tu adalah dikatakan adik-beradik. Adik-beradik macam mana? Adik-beradik susuan. Dia minum susu daripada Halimatus Sa'diyah, sama dengan Nabi SAW. Halimatus Sa'diyah menyusu Sufyan bin Haris. Haris ni adik-beradik dengan Abdullah
bapa Nabi SAW. Haris ini dapat anak, nama dia Abu Sufyan. Lahir ni sama tahun dengan Nabi, bermain sama tahun dengan Nabi SAW. Tapi sampaikan Islam itu berkembang di bumi Mekah, orang menyangka orang paling kuat sekali yang dengan Nabi SAW ialah Abu Sufyan. Tapi tak, bukan Abu Sufyan. Rupanya Abu Sufyan lah orang yang paling kuat menentang Nabi dan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah angkatkan rahmat dia, Allah kasih pada hamba dia, sehingga kan dia berubah sungguh dalam peperangan Hunain, membunuh ramai di kalangan orang-orang kafir. Siapa dia? Abu Sufyan bin Haris. Di antara sahabat lain, siapa dia? Iaitu Safwan bin Umayyah. Siapa dia Safwan Umayyah? Umayyah bin Khalaf, iaitu tuan kepada Bilal bin Rabah. Umayyah ni dikatakan bahawa dia menteri lah. Di Mekah tu dia menteri, orang besar dan orang kaya. Sampaikan dia ni ada seorang hamba di kalangan orang Islam. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Disiksa. Umayyah siksa, tapi Umayyah mati di tangan Bilal bin Rabah dalam perang Badar. Anak dia tu Safwan pun sama dengan ayah dia. Tak mau dengan Islam, hasrat nak bunuh Nabi SAW. Satu ketika dia duduk di bumi Mekah, dia duduk dan seorang daripada sahabat Haris bin Wahab bersama dengan Safwan bin Umayyah duduk di batu. Dia tengok Safwan duduk, dia pun datang. Dia kata, "Ya Safwan, sesungguhnya aku ini berhasrat ingin bunuh Nabi SAW." Safwan tu pandang, "Ya Haris, bagaimana kamu nak bunuh Nabi? Sesungguhnya aku akan pergi ke bumi Madinatul Munawwarah dan aku akan bertemu dengan Nabi kerana aku nak bertemu dengan Muhammad." Dia tak masuk Islam masa tu. "Aku nak bertemu dengan Muhammad kerana aku nak memberikan tebusan pada dia, menyelamatkan anak aku yang ditawan dalam perang Badar." Dia cakap dia nak tebus anak dia. "Bagaimana kamu nak bunuh wahai Haris? Sedangkan kalau kamu datang ke bumi Madinah, orang Madinah akan mengenali kamu dan kamu akan mati. Tinggalkanlah hasrat kamu. Sesungguhnya tidak akan berjaya kalau seseorang tidak meletakkan suatu matlamat dia kalau tiada pengorbanan. Tak apalah, kalau seandainya aku terkorban pun, Muhammad akan terkorban." Haris punya hasrat dia ni. Tapi kita tengok macam mana kasih Allah Ta'ala pada hamba dia. Sebab Rasulullah SAW ditunjukkan rahmatan lil alamin. Kan kita dah tahu ayat Quran, "Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat sekalian alam. Mari kasih Allah, kasih Rasulullah SAW pada sekalian alam. Tunjukkan akhlak Nabi. Akhirnya dia kata apa? "Aku telah sediakan satu pisau dan aku letakkan pada hujung pisau ini dengan racun. Dan aku akan turis sikit pun cukuplah untuk jasad Nabi. Dan jasad Muhammad ni bila terluka berdarah, maka racun ini akan meresap dan pasti ini dia akan mati. Aku letakkan racun yang paling berbisa." Maknanya kalau seandainya dia berkorban untuk bunuh Nabi, dia terkorban tak apalah. Janji Muhammad ini mati. Siapa dia? Haris. Tapi ingat Safwan, aku bercakap dengan engkau sahaja yang tak ada seorang pun mengetahui kecuali kita berdua. Di atas batu, di bumi Makkah. Dan aku akan bergerak ke bumi Madinah. Haris bin Wahab, dia pun pergi. Maha suci Allah. Nak cerita Allah Ta'ala kasih pada hamba dia. Ini cerita kasih pada sahabat ni, pun cerita kasih pada kita ni. Kasih pada sahabat. Dan dia belum Islam masa tu. Dia datang bawa tebusan, bawa dia punya harta untuk tebusan anak dia. Akhirnya bertemu dengan Muhammad. "Ya Muhammad, aku datang daripada Madinatul Munawwarah, daripada Mekah ke sini. Aku datang ke Madinah, ingin bertemu dengan engkau." Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Haris, ahlan, selamat datang kamu. Dan
apakah tujuan kamu datang bertemu kepadaku ya Haris? Apa kata Haris? Ya Muhammad, aku datang ke sini adalah untuk menebus anak aku yang ditawan dalam peperangan Badar. Nabi SAW terus pandang pada Haris. Dia kata, ya Haris, sesungguhnya kamu datang untuk bertemu dengan aku bukan hasrat untuk menebus anak engkau yang ditawan menjadi tebusan. Tetapi sesungguhnya kamu telah berdusta. Kamu telah menceritakan kepada Safwan di atas batu di bumi Makkatul Mukarramah, yang mana kamu datang ke sini bukan untuk menebus anak kamu, tetapi kamu ingin membunuh aku dengan meletakkan racun di hujung pisau dan ingin menoreh kepada jasad aku walaupun terluka sedikit. Sesungguhnya aku akan mati kerana racun yang kau letakkan di pisau. Terdiam terus. Siapa terdiam? Haris terdiam. Dia pandang, ya Muhammad, aku berbicara hanya 2 orang sahaja antara aku dan Safwan. Tak ada seorang pun yang mendengar dan memerhatikan dan mengetahui hasrat aku ini. Tetapi engkau ya Muhammad, aku memperakui bahawa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku percaya kepada engkau ya Muhammad, maka syahadahkan aku. Subhanallah. Allah angkatkan yang Haris ni hasrat nak bunuh Nabi terus berubah. Sama juga dengan seorang pendeta. Seorang pendeta yang datang mencerut Nabi SAW. Dia cerut, dia cekak ni. Dia cekak leher Nabi SAW. Dia cekak leher Nabi SAW. Seorang Yahudi. Yahudi ni bagi tahu, ya Muhammad, sesungguhnya kau kena bayar hutang ke atas aku. Kau telah berhutang dengan aku. Dia cerut sahaja masa tu. Subhanallah. Yang sebelah ni ada siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang kanan Nabi SAW. Bila dia cerut Nabi SAW, mulalah menggelegak hati Umar ni. Dia terus pegang pada baju pada Yahudi. Dia cekak. Apa kata Rasulullah SAW? Dia kata, wahai Umar, lepaskan Umar. Kamu telah melakukan kesalahan. Salah. Umar pergi cekak Yahudi tu. Yahudi dah cekak baju Nabi. Umar cekak baju dia. Umar tak boleh. Kalau tak ada Nabi, memang dah pisah antara kepala dengan jasad dia, badan dia. Dah cekak dah. Lepaskan ya Umar. Kamu telah melakukan kesalahan. Sepatutnya bukan itu yang kamu lakukan. Kerana aku ini telah berhutang dengan Yahudi, sepatutnya kau menasihatkan aku ya Umar. Jelaskanlah hutang Yahudi ini, bukannya kau pergi memeras ke atas dia. Yahudi itu tak lepas. Lepaskan Umar. Lepaskan. Akhirnya Rasulullah SAW bagi tahu, ya Umar, kau pergilah, ambilkan harta yang mana Yahudi ini aku berhutang pada dia. Kalau dia berhutang dengan korma atau tamar 20 kilo, maka Nabi SAW perintahkan kepada Umar, kamu ambillah 20 kilo tamar dan tambah lagi 20 kilo tamar lagi berasingan, bawa ke sini. Akhirnya Yahudi itu lepaskan. Sayyidina Umar sampai. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, buat mari barang ni 20 kilo tamar ni, lalu diberitahu kepada Yahudi. Yahudi ni sebenarnya ialah pendeta yang beriman dengan kitab Injil. Akhirnya dikata, ambillah hutang aku kepada kamu. Ambillah. Akhirnya dia pun tunduk. Ya Rasulullah, yang 20 lagi ni, 20 kilo lagi ni, Nabi pun ambil. Ya wahai Yahudi, kata, kau ambillah 20 kilo ini kerana apa?
kerana Umar ini menyakiti hati engkau. Apa kata Yahudi? Dia terus lepaskan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku beriman kepada, aku percaya dengan kitab Injil. Tiada diceritakan tentang Nabi akhir zaman kecuali aku tidak mengetahui ciri-ciri dia. Maknanya dalam kitab Injil ni dah diterangkan cerita tentang Nabi akhir zaman. Tapi tidak ketahui ada satu di antaranya nak mengetahui ciri-ciri Nabi akhir zaman. Apabila orang menganiaya dia, dia tetap membalas dengan kasih sayang. Maha suci Allah. Dan aku percaya bahawa sesungguhnya apa yang telah diperkatakan dan di antara orang-orang beriman kepada engkau, aku percaya bahawa sesungguhnya engkaulah Nabi yang terakhir. Ya Muhammad, syahadahkan aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah SAW. Terus dia beriman. Maha suci Allah. Allah kasih pada hamba dia. Sebab itulah diceritakan kasih Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba dia. Ada tanda-tanda yang bagi tahu, saya bagi tahu tadi. Di antara orang yang sabar. Tuan-tuan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha sayang pada hamba dia. Sehingga kan membuatkan hamba Allah Ta'ala yang bukan manusia, nama dia malaikat. Malaikat pun hamba Allah yang kita tak nampak. Dan kita pun saya dah terangkan bahawa sesungguhnya malaikat ni banyak tak? Terlalu banyak. Malaikat ni dia tawaf Baitul Ma'mur. Ni Kaabah, atas Kaabah ni langit ni ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat malaikat tawaf. Satu hari malaikat ni akan tawaf seramai 70,000 malaikat. Malaikat yang tawaf satu hari 70,000 malaikat tawaf ni, dia tidak akan tawaf lagi sampai yaumul qiyamah. Bermaksud setiap hari 70,000. Bermaksud malaikat ni terlalu ramai. Dan dinyatakan bahawa sesungguhnya Nabi bagi tahu ada yang menyebabkan malaikat-malaikat ini bertelagah, bergaduh. Disebabkan oleh siapa? Tuan-tuan. Tuan-tuan yang membuatkan malaikat-malaikat bergaduh. Dan tuan-tuan tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi bila baca hadis ni baru tahu. Rawahul Abu Dawud. Nabi SAW bagi tahu sesungguhnya manusia ini apabila dia buat 3 perbuatan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ni pada malaikat-malaikat ini untuk mencatatkan amalan-amalan ni. Rupa malaikat ni boleh bertelagah? Ya, malaikat boleh bertelagah, tuan-tuan. Malaikat boleh bergaduh, tapi tak bergaduh macam kita. Kita ni manusia bergaduh sampai bertumbuk perbunuhan. Malaikat tidak. Apa bukti yang malaikat pernah bergaduh? Tuan-tuan tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kan cerita bagaimana seorang hamba Allah yang telah membunuh 99 manusia. Lalu dia jumpa dengan seorang alim, pendeta. Dia kata orang yang alim kat situ. Dia bertanya, adakah Allah ampunkan ke atas aku yang aku ini telah membunuh 99 orang? Apa kata dia kata? Allah tidak akan ampunkan engkau. Lalu dia ambil pedang dia buat apa? Dia bunuh pada pendeta yang alim. Akhirnya genaplah 100. Sampai 100, dia pun pergi jumpa dengan orang yang lagi alim. Ditanya, adakah Allah Ta'ala ampunkan ke atas aku sedangkan aku semalam baru bunuh genap 100 orang? Apa dia kata? Sesungguhnya rahmat Allah, Allah ini turunkan kasih sayang kepada hamba dia. Allah akan tetap memberikan pengampunan kiranya kamu ini minta ampun sungguh-sungguh nasuha. Wa may ya'mal bisu, siapa yang membuat kejahatan, wa may yazlim nafsuhu, siapa yang zalim pada diri dia,
summa yastaghfirillah, kemudian dia ini minta ampun, Allah akan ampunkan. Bisu, kejahatan. Yazlimu, zalim. Sama tak antara bisu dengan zalim? Tak sama. Bisu ni kejahatan. Kejahatan dia melibatkan kepada orang lain. Tapi zalim ni tuan-tuan, terkadang dia tak melibatkan pada orang lain, pada diri dia. Dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ada zalim pada diri sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk Allah Ta'ala. Kejahatan tu melibatkan kepada orang lain. Kita mencuri, itu kejahatan. Sebab apa? Curi daripada harta orang. Tadi pergaduhan, perzina. Zina kan mesti melibatkan pada orang lain. Tapi ada di antaranya yang dia buat zalim. Dia minum arak. Tak ada orang pun yang tahu. Dia seorang aja. Berdosa besar, berdosa besar. Dia berdosa dengan manusia ke? Tak, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Summa yastaghfirullah. Kemudian dia minta ampun. Allah ampunkan? Ampunkan. Kerana rahmat kasih sayang Allah pada kita. Pada hamba dia lah manusia. Maha suci Allah. Itulah yang berlaku. Yang berlaku bagaimana cerita yang saya bagi tahu. Cerita apa yang tadi? Cerita pasal siapa? Kan? Sampai 100 orang dibunuh. Ayat ni kata kamu keluar daripada kampung kamu. Kampung kamu ni kamu keluar. Dan pergilah kampung sebelah. Sekarang kamu duduk Bukit Katil ni, kamu pergilah semabuk. Semabuk kat sana orang baik-baik. Akhirnya dia pun pergi. Tapi takdirnya dia pergi sampai kat duyung, apa berlaku? Dia mati kat duyung. Turun malaikat. Malaikat turun. Siapa malaikat dia? Malaikat rahmat dan malaikat yang ingin balas dia punya kejahatan dia. Akhirnya malaikat bertelagah. Dia bertelagah. Dia nak ambil mayat ni. Yang malaikat rahmat pun ambil. Kenapa kamu nak ambil sedangkan dia dah bunuh 100 orang? Kata malaikat yang baik, sesungguhnya dia ini dah bertaubat. Tidak, dia bunuh 100 orang. Akhirnya, apa yang diceritakan oleh Nabi SAW? Keadilan daripada Allah Ta'ala. Ukurlah di antara Bukit Katil pergi ke semabuk. Tapi dalam hadis tidak cerita Bukit Katil dengan semabuk. Saya bagi tahu umpama dia. Jangan tuan-tuan kata mana ada hadis cerita tentang Bukit Katil dengan semabuk. Tak, ini umpama tempat yang dia bunuh tu dia nak pergi tempat yang baik. Jangan pula ada yang asal daripada Bukit Semabuk dia cik sebelah nampak orang semabuk baik Ustaz cakap. Ini umpama cerita dia lah, jarak dia sampai kat duyung, dia mati, malaikat pun ukur. Ukur tuan-tuan, di antara tempat yang dibunuh nak pergi tempat yang baik, dia mati betul-betul kat tengah-tengah. Rupa-rupanya ukur punya ukur hanya terlebih sejengkal sahaja tempat yang dia nak pergi tempat yang baik. Maka Allah angkatkan kerahmatan bagi dia. Subhanallah. Maha suci Allah. Sebab tu sebenarnya kasih Allah Subhanahu Wa Taala ini pada kita ni, kita kena faham betul-betul. Kena ada sifat qanaah. Kita kena ada sifat sabar kita. Di antara yang lain, kita kena tanda-tanda Allah Ta'ala kasih pada kita. Kita ini dah tahu serba sedikit tentang agama. Tahu hukum-hukum hakam ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih pada hamba dia. Kita tahu tuan-tuan, kita belajar ni sebenarnya Allah Ta'ala kasih. Itu yang saya bagi tahu, ada 3 perkara tadi kan. Yang Allah betul-betul menyebabkan malaikat ini bergaduh. Satu di antaranya. Di antaranya, malaikat ni bergaduh bila seseorang ni selepas daripada solat, dia tak bangkit. Dia duduk seketika untuk wirid. Malaikat ni, dia cepat-cepat ambil kitab, ambil pen, nak tulis amalan dan dia nak minta pada Allah, ampunkan, ampunkan. Tapi bagi orang yang mengerti tentang agama, beriman kepada Allah Ta'ala, dia susah untuk bangkit daripada tempat duduk dia. Kenapa? Allah berikan kelebihan yang terlalu besar. Sebab itulah kita ni datang untuk belajar. Belajar untuk apa? Untuk mengenali apa hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita. Banyak kita tak tahu tuan-tuan. Kita pernah tak sembahyang? Kita sembahyang.
jiran kita sebelah ni, tiba-tiba handset bunyi. Pernah tak? Terganggu tak tuan-tuan rasa? Terganggu kan? Sekarang bunyi ni, apa kita nak buat? Nak padam ke tidak? Kalau bunyi setakat ring dia kering tak apa. Kena lagu dangdut. Kena lagu dangdut. Agak-agak lah. Imam yang baca depan tu agak-agak macam ni. Takut berenjut juga. Apa hukum kita ni ambil handset kita matikan? Apa hukum dia? Harus. Bukan harus. Wajib. Wajib kita tutup. Cuma kita tutup tu, kita ambil kita tutup dah. Yang kita silap ni, balas pula WhatsApp, solat. Tak boleh. Mana dalil mengatakan bahawa kita kena tutup? Kita boleh buat. Ingat tak? Ada hadis Nabi SAW sampaikan hukum fiqah pun boleh buka pintu kan? Dia ganggu? Ganggu. Kita boleh matikan? Boleh matikan. Sebab tu kita bertelagah, sebab kita tak ada ilmu. Ada orang dia sembahyang, dia buka handset, baca ayat Quran kan? Pernah tengok tak? Baca Quran dia buka handset. Kita yang tak tahu, boleh ke? Boleh ke? Sebenarnya kita tak tahu tuan-tuan. Dibahaskan oleh ulama. Boleh. Pernah tengok tak orang buka Quran jadi imam Quran besar? Pernah tengok? Kat masjid-masjid ada satu surau tu dia tak buka Quran, dia letakkan terus sekeping besar kat surau tu lah. Untuk siapa? Untuk imam baca. Kat mana? Kat sinilah. Boleh ke? Boleh pula. Habis tengok handset. Tuan-tuan tengok, kalau tengok kat Mekah, imam dia sembahyang Allahu Akbar, ada satu WhatsApp dihantar kan, imam dia tunjuk macam ni. Imam dia tunjuk macam ni tuan-tuan. Tapi dia tak tunjuk macam ni lah, dia tunjuk kat sini. Apa tanda ni? Diam. Sebab itulah imam tu dia baca kan, dia tunjuk macam ni. Dia bagi tahu yang kat belakang ni supaya tunggu. Jangan sebutkan jangan apa, sebab dia tunggu. Kita tak tahu, imam kadang dia sebab nak baca ayat ni dia sebab, tapi yang belakang dia nak terus suruh kan. Tu kan ditunjuk macam ni. Boleh tak? Boleh? Boleh. Tapi kita tak tahulah. Kalau saya lah sembahyang ni kan, waladhdallin amin, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ataupun saya baca lain lah, innal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Lepas tu saya terdiam. Sebab ayat Quran tu dia meresap. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang engkar pada ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah nak bagi tahu, ulaika ashabun nar, mereka tu semua dalam masuk neraka. Fiha khalidun. Imam pun sebahak, lalu ditunjuk macam ni. Kalau saya tunjuk macam ni, agak-agak tuan-tuan akan duduk belakang nak tengok apa. Apa hal imam? Dah macam buntut ayam ni. Sebenarnya imam Mekah buat macam ni, dia suruh tunggu. Tapi disebabkan kita tak tahu kan, imam Qul huwallahu ahad, dia suruh baca Qul huwallahu ahad. Imam tunjuk macam ni. Sebenarnya dia suruh tunggu. Kita belajar ilmu-ilmu tu. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi Mekah, beli barang ke apa, orang-orang Mekah, Arab-Arab tu kan, ya saya cepat sikit share, dia tunjuk macam ni. Tunjuk ni apa maknanya?
Dia tak cakap bahasa Melayu, dia tak cakap bahasa Arab, dia tak cakap intazir. Tunggu sekejap. Tapi orang kita tak gunakan tu. Orang kita gunakan tu tak? Tak tengoklah ambil gambar. Apa ni? Apa? Bukan duit, love. Kan sebanyak orang ambil gambar sekarang macam ni kan? Okay, freestyle. Dulu peace kan? Apa peace orang pembantu tunjuk ni? Bang, ambil lah yang kedua. Dia tak buat sekarang, dia buat macam ni. Ini bukan duit, ini love. Orang Arab tak tahu benda ni. Tunjuk macam ni. Tapi sekarang dah menular. Satu dunia dah tunjuk macam ni dah. Ni I love you. Mulalah. Balik ni kan boleh. Sayang, abang balik. Abang. Dia pun tak. Dia macam ni kan? Ambil gambar. Saya tunjuk dua. Tapi Arab dia tunjuk macam ni. Arab kalau kita ni cakap-cakap sesuatu, dia nak cakap kita, dia percaya kat kita, dia tunjuk apa syarat dia? Tunjuk macam ni. Ni tanda ialah percaya. Intazir ni insya-Allah bukrah. Aku akan tunggu esok. Sa'akam. Sama ni ya. Itu kita cakap. Pukul 8 sama ni sabahan. Dia tak jawab. Naam. Dia tunjuk macam ni. Maknanya aku percaya kepada engkau. Tunjuk macam ni. Tanda percaya. Itu orang-orang Arab. Sebab tu kalau orang Arab kat sana, kita salam, kita jangan keruk. Orang Arab kita salam jangan keruk tau. Orang kita kan salam dikeruk-keruk. Pernah tak salam dikeruk-keruk? Lalu kadang kenduri, orang kenduri tu dia salam, Assalamualaikum. Lama tak nampak, dia salam dikeruk. Geli lah. Kat Arab jangan buat. Homoseks. Dia pandang kalau tuan-tuan kena kurik-kurik dia. Boleh tahan. Dia kejar tuan-tuan. Saya duduk Pakistan belajar. Kita nak buang air, belajar macam ni, kena seorang berdiri. Kenapa nak keluar ni kena berdiri, tunjuk macam ni. Kena tunjuk macam ni. Apa makna dia? Ini tanda dia nak buang air kecil. Maknanya nak keluar tu kena minta izin dengan guru. Guru tengah ngajar dia pun tunjuk. Barulah keluar. Itu kat sana. Kat sini tuan-tuan tak payah cakap, dia keluar je. Belajar dok kat sana. Pandang Pak Syekh pandang kita pun, dia tengok kita, selagi dia tak angguk, kita tak keluar. Sebab saya duduk kat sana, saya belajar tunjuk macam ni. Tengok Pak Syekh. Kawan semua mengaji, tengok Pak Syekh pandang kita, dia diam je. Tak ada harapan nampaknya. Duduk balik, ngaji balik. Bangun balik. Dia tahu kita dah tak tahan. Ini pun dia angguk ni, suruh pergi ni, tak boleh lebih 3 minit. Pergi buang air tak boleh 3 minit. Anak murid kita pergi buang air, bukan 3 minit, 30 minit. Tunjuk macam ni. Kalau tanda macam ni, tanda apa? Pandai tuan-tuan. Kalau tak pergi Pakistan dah tahu dah. Sebab ustaz dah tengok macam ni kencing, yang ini tentu berak. Habis kalau macam ni, minum air tuan-tuan. Cuma orang kita macam ni, kan? Minum air. Sana macam ni, tanda nak minum. Subhanallah. Tapi orang kita tak buat macam tu, dia buat macam ni. Macam ni. Allahu Akbar. Tapi kita belajarlah. Tak tahu kita belajar. Maha suci Allah. Jadi malaikat ni tulis berebut-rebut. Bila orang duduk, lepas daripada salam, dia tak bangkit. Ambillah manfaat tu tuan-tuan. Malaikat yang berebut-rebut, selain daripada dicatat kebaikan, dia minta dengan Allah, ya Allah ampunkan, ya Allah ampunkan, ya Allah ampunkan, ya Allah. Tak henti-henti malaikat minta pada Allah, ampunkan dosa kita. Itu satu tempat yang dinyatakan Nabi SAW kelebihan yang besar malaikat bertelagah. Yang kedua ialah apabila seseorang itu keluar daripada rumah pun malaikat bertelagah. Malaikat bertelagah nak catat kebaikan orang yang keluar daripada rumah, ambil sembahyang daripada rumah, nak pergi masjid. Tapi kenapa orang tak ambil manfaat macam tu? Sebab apa?
Kenapa surau tak penuh? Sebab apa? Sebab semua rasa bersalah. Kalau aku pergi masjid menyebabkan malaikat bergaduh, baik aku tak payah pergi masjid. Oh, tuan-tuan faham juga? Tuan-tuan, bukan maksudnya macam tu. Maksudnya, kita ini kena ambil lah perhatian yang mana Nabi SAW bagi tahu, itu antara pahala-pahala paling besar. Allah angkatkan darajat kita satu ke satu lagi. Yang ketiga, bila mana seseorang itu dalam keadaan sukarnya untuk mengambil wuduk. Tapi di Malaysia tak jadi masalah, senang. Sebab apa? Sebab kita pergi kat luar dah boleh ambil wuduk. Tapi sebenarnya ada negara-negara yang sukar nak ambil wuduk. Negara yang mempunyai dua musim. Musim sejuk, musim panas. Kalau musim sejuk, sampai musim sejuk, subhanallah, angin dia ni, angin tiup tu angin sejuk. Bibir ni pecah. Orang pergi Mekah musim haji, kena pada waktu sejuk, ni pecah ni. Dia pecah kering, dia jadi pecah dan keluar darah. Apatah lagi kalau seandainya pergi ke negara yang turun salji. Sukar untuk ambil wuduk. Siapa yang ambil wuduk dalam keadaan kesukaran tu, malaikat terus catatkan kebaikan dia. Allah ampunkan dia punya dosa dia. Tuan-tuan pernah jumpa ambil sembahyang sejuk sangat? Tak ada, tuan-tuan. Sejuk-sejuk pun bukan kanak-kanak lah. Anak-anak kita tu memanglah sejuk pagi-pagi kan. Ambil sembahyang suruh mandi. Memang dulu kita kecil-kecil mandi kan. Kecil mandi, apa terjadi kita? Gigi-gigi kan dulu. Sekarang dah tua-tua macam ni, ada geletar gigi? Tak ada dah. Macam mana nak geletar, Ustaz? Gigi pun kat atas meja. Kenapa gigi atas meja? Dah pakai gigi palsu. Kalau dia menggeletar juga kat atas meja, memang tak pakailah. Ini ada penunggu, orang kita kata. Itulah orang dalam keadaan sejuk. Saya pergi Turki, Kapadokia tu saya pergi, subhanallah, -2. Saya pakai baju 4 lapis, tuan-tuan. 4 lapis. Tutup kepala saya kecuali mata ini. Saya keluar tangan saya ni, saya balut ni, balut dengan ni, kain. Sekali dia tiup angin dia, salji tak turun, dia tiup angin dia, ya Allah, dia terasa sampai kat tulang ni. Saya masuk balik dalam bas, tak tahan sangat. Saya pergi ke Sinai, saya kenakan air, tadah air ni, saya tadah basuh muka, tangan saya ni kebas. Kebas, tak rasa ni, tak rasa. Kebas masuk dalam. Dia punya sejuknya. Allah angkatkan kelebihan bila mana orang itu sukar untuk mengambil wuduk. Jadi, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah pada kita ni yang terakhir, maka kita ini mudah untuk beramal. Terakhir, tanda Allah Ta'ala ni kasih kepada hamba dia bila dia mudah untuk beramal. Tanyalah pada diri kita ni, senang tak untuk kita beramal? Senang tak untuk kita beribadah kepada Allah Ta'ala? InsyaAllah, kalau benda yang sunat tuan-tuan jadikan sebagai amalan, dia akan rasa macam wajib. Sebenarnya Allah Ta'ala kasih pada hamba dia. Dan bila dia senang beramal, waktu tu dia dekat dengan Allah. Dan daripada tak baik, dia terus baik sampai dia ini akhir hayat dia dengan perkara-perkara baik. Maka sesungguhnya Allah itu amat sayang pada hamba dia. Jadi apa yang berlaku pada negara kita ni, sebenarnya salah satu daripadanya adalah kasih Allah pada hamba dia. Walaupun kita tak kena banjir, kita kena tengok saudara-saudara kita kat mana, kat Pahang. Kita terasa, ya Allah, kesian kan? Kesian. Tadi tengok gambar, ya Allah, ada makcik tu duduk kat tangga je, rumah dah tak ada dah. Kemudian ada satu lagi tadi tengok, dia balik ke rumah dia, dia menangis je. Sebab tengok kereta dah bersusun dah.
Kereta dah bersusun. Allah Akbar. Dia tengok rumah dia, dia menangis. Tapi peliharalah mulut kita ini. Kita jangan mengeluh dan kita serahkan kepada Allah. Tapi percayalah, sesungguhnya Allah berikan semua tu ada sebab dia. Apa sebab dia? Kena muhasabahlah. Kena cari. Di antaranya ulama-ulama bagi tahu apabila maksiat ini berleluasa. Maksiat ni apa yang bertentangan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila berlakunya kezaliman. Itu kita tak nafikan. Dan yang ketiga, di antaranya ramai orang-orang yang alim tetapi tiada untuk menasihatkan kepada yang zalim. Ini banyak di antara ulama-ulama kupaskan. Oleh yang demikian, bagi kita ini, kita kena muhasabah balik diri kita. Muhasabah balik. Allah berikan suatu, semua ada hikmah dia. Semua ada hikmah dia. Banyak kita dengar daripada netizen-netizen tu, kita minta Allah bagi, kita minta Allah bagi. Sedangkan bila Allah bagi, kita lupa pada Allah. Kan? Kita lupa pada Allah. Jadi kita minta Allah bagi, dia ambil balik apa yang dia bagi. Kita nak anak kita pandai, kita masukkan dia tuition. Tiba tuition, kena PKP. PKP, cikgu kata belajar dengan PDPR. Disebabkan nak belajar, kena guna handphone. Belikan tak handset? Belikan untuk anak-anak. Tak ada internet, usaha tak? Usaha. Anak-anak demi nak belajar, bagilah. Bila kita balik, tengok handset anak-anak, bukan belajar, dia apa? Dia main game. Akhirnya kita marah ke anak, tak sampai hati nak pukul, kita ambil handset, kita pun baling. Dah marah sangat, kita pun hempas, baling kat dinding, pecah. Boleh guna? Tak boleh guna. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita nak, Allah bagi. Kita nak rumah, nak tempat tinggal, Allah bagi. Kita nak apa lagi? Kita nak kenderaan, Allah bagi. Kita nak harta, Allah bagi. Simpanlah duit kamu, simpan. Allah bagikan ujian dengan COVID. Tak boleh datang, marah. Sebab apa? Sebab masjid tak boleh sembahyang ramai-ramai. Bila dibuka balik PKP ni, dah boleh pergi masjid, ramai tak? Tak ramai juga, tak apalah. Aku ambil baliklah. Mana yang aku beri kat engkau. Dia ambil balik kereta tu, tunggang terbalik. Dia berikan rumah, dia ambil balik rumah. Dia bagi harta, harta pun habis sebab daripada simpanan kita kena modal balik buat rumah. Itu kata kebesaran Allah. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan terfikir, air yang ada kat dunia ni, kita tengok kan, yang turun kat Pahang, runtuh tu, banyak tak? Kita tengok kat Shah Alam, dah macam tasik dah, macam laut. Daripada mana datang air tu? Daripada langit. Kan turun hujan tak henti-henti. Berapa banyak air yang tergantung kat langit? Berapa banyak? Dah macam laut dah. Sebab tu ada satu WhatsApp, dia tengok awan, dia terbalikkan gambar tu, dia tengok awan tu seumpama macam laut. Ada awan yang berbentuk kapal. Supaya kita ni berfikir, Allah Ta'ala punya atas dan bawah, walillahi ma fis sama wati wal ard, dan juga bumi. Untuk kita berfikir, turun berapa banyak air yang ke atas ni. Tapi kita macam mana air tu turun? Tak habis-habis ke? Yang kita tahu air kat bawah, tapi dia ada kat atas. Yang kita tahu gunung berapi ada di bukit, rupanya keluar daripada laut. Itu kata bila kita sebut tengok, subhanallah. Seorang sahabat kan, dia sakit Nabi ziarah. Nabi ziarah, dia kata dalam keadaan di badan dia besar, air ni kurus dah.
Dia kata, apa yang kamu minta? Ada tak sesuatu yang kamu minta pada Allah Ta'ala? Dia kata, aku ada minta ya Rasulullah. Apa yang kamu minta? Ya Allah, kalau seandainya aku ada dosa ya Allah, kau berilah balasan kat dunia. Dia minta kat dunia. Akhirnya Allah berikan sakit daripada badan dia besar jadi kurus kering. Akhirnya Nabi SAW bagi tahu, jangan kamu berdoa sedemikian. Mintalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Sebab manusia tidak akan tertanggung dengan balasan Allah di akhirat. Ala kulli hal, bagi kita minta kasih Allah Ta'ala, kena selalu istighfarlah. Istighfar, didik diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kasih daripada 5 perkara yang saya bagi tahu. Beramallah. Sebab amalan tu yang akan bawa kita ke sana. Kita sekarang tak ada teman yang selain daripada manusia. Teman kita sekarang semua manusia. Kawan-kawan kita ni teman kita. Isteri kita teman kita, anak-anak teman kita. Tapi selepas ini, selepas kita mati, kita tiada teman. Rupa-rupanya ada juga teman kita. Bukan amalan kita, tetapi malaikat. Malaikat akan temankan kita pada 3 waktu. Bila mana seseorang itu akan bertemu dengan ajal dia, malaikat akan jadi teman. Malaikat akan jadi teman. Yang baik-baik, malaikat akan bertutur dengan dia, ditarik dengan lembut. Tapi lembut itu pun sakit juga. Yang kedua, teman dia bila berada di alam barzah, malaikat akan temankan. Yang ketiga, malaikat akan temankan bila? Sampai di akhirat besok, Yaumul Mahsyar, malaikat akan temankan. Kalau nak menjadi teman malaikat selepas kita mati, ingat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, minta ampun, minta maaf andai ada keterlanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah, buruk daripada saya hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan pada tuan-tuan yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesihatan yang baik, kewaafiatan yang waras. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan sempurna dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan pada tuan-tuan, ahli keluarga, adik-beradik daripada penyakit dan wabak yang menular dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita sebegini, dan mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita juga di akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, bersama dengan keluarga dan juga anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Wa ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.